القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نسوا وواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Yang saya hormati Pengusi, Kasih, Saudara Imam Zul, Besar Imam, Gatan Kuasa, sahabat-sahabat, teman-teman yang saya hormati, lagi saya kasih sekalian. Pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat bertemu dalam satu pertemuan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan kita adalah dipilih oleh Allah pada pagi ini. Besok belum tentu lagi Allah nak pilih kita. Berapa ramai yang Allah Ta'ala tak nak pilih untuk menjadi tetamunya. Kehendak kita dengan kehendak Allah Ta'ala dia tak sama. Tak sama. Pepatah Arab kata ibda binafsih, bermula dengan diri kamu. Dalam arti kata bermula diri kamu, pertama sekali hendaklah kita muliakan diri kita sendiri. Kita hormat diri kita sendiri, kita pandai meletakkan diri kita hidup sebagai seorang yang bertakwa. Bila kita hidup sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, Allah akan muliakan kita. Tanda Allah muliakan kita, hidup kita dapat beramal. Bila kita hidup dapat beramal, kita dekat dengan Allah. Sejauh manakah kita dekat dengan Allah? Terlalu rapat dekat. Tapi kita tak nampak yang kita adalah dekat Allah. Allah memerhatikan kita ni zahir dan batin. Allah memerhatikan kita. Hidup kita daripada baligh, bermula baligh maknanya telah tertanggung hukum taklifi yang kelima pada kita sampai kita meninggal penuh dengan ujian. Hidup tanpa ujian bukanlah hidup nama je, mati. Setiap detik, setiap saat kita sedang diuji Allah Ta'ala. Tetapi kita tak rasakan yang kita sedang diuji oleh Allah. Pagi ini pun makna kita sedang diuji oleh Allah. Daripada bangun pagi kita terkejut, bangun pagi ini pukul 3 pagi, kita dah terkejut. Itu ujian Allah. Allah yang kejut. Kita tak rasa Allah pilih kita. Kadang-kadang kita jaga ni bukan tak terjaga. Sudah pukul 6.30, sudah ada pukul 7, tak terjaga. Sebab Allah tak kejutkan. Allah tak nak pilih. Tapi kita tak rasakan tuan-tuan dapat duduk begini, tuan-tuan rasa kebetulan. Tidak. Allah yang pilih. Allah yang beri hidayah. Allah yang nakkan tuan-tuan. Ketenangan yang ada pada diri tuan-tuan ni tuan, bukan kebetulan. Hasil didikan, hasil amalan, hasil yang kita buat tanaman selama ini, inilah hasil kita dapat. Setiap detik hari yang kita lalui penuh dengan pengajaran. Tetapi tak rasa ianya sebagai satu pengajaran. Sikit kita tak rasa pengajaran. Sementara kita sihat begini sahabat-sahabat, kalau boleh berjalan, berjalanlah. Sementara kita boleh melangkah kaki ke menjelang ilmu, ke surau berjemaah, datanglah. Jangan sampai satu saat Allah ambil kesihatan kita, Allah ambil balik kesenangan kita, tak guna. Setiap detik ada ujian. Saya petang semalam ada kesempatan pergi ziarah sahabat saya di pusat kanser negara. SIS 4. Masuk kali kedua.
Mata pun dah tak boleh. Tinggal tulang muka. Apa yang boleh sembang pengajaran? Waktu itu nak ramai dah tak boleh. Sejadah depan pun tak boleh nak buat apa lagi. Waktu itu semua kita ingat nak buat itu, nak buat ini. Tak boleh Tuhan. Waktu sihat, kenapa kita tak pergi Tuhan? Allah uji ni dia tak sama. Ujian antara tiap-tiap tuan-tuan ni dia tak sama. Kesenangan yang Allah beri tiap-tiap orang dia juga tak sama. Kadang-kadang kayu ukuran waktu kita rasakan ialah dengan kebenaran yang kita ada. Kita tak ukur daripada jiwa dia sejauh mana ketenangan dia. Sejauh mana keseronokan dia. Kerana tenang dia, kita tak ukur kayu ukuran dia. Kita tak rasa bahagia hidup kita ini, kita dapat menjadi tamu Allah, kita tak nikmat. Kita tak rasa. Tuan dapat berjemaah pagi ini, Tuan rasa nikmat. Di sebalik Tuan tahu makna jemaah subuh ini, selalu acap ribut. Kita tak tahu. Di sebalik kita tahu, mana kita tak tahu. Apa yang Allah sedang sediakan kepada kita, kita tak tahu. Sebab kita tak nampak hala tuju kita. Bila kita nampak hala tuju kita, kita tak pergi dalam kiri kanan. Kita nak fokus satu. Nampak? Apa yang kita dapat? Apa yang kita nampak? Bila kita hadirkan berjemaah subuh, apa yang kita nampak? Di waktu keheningan manusia dan suasana tenang begini, Allah panggil kita untuk takharrub dekat dengan Allah. Pertemuan kita dengan Allah bukan waktu meninggal. Pertemuan kita dengan Allah waktu kita sujud. Pertemuan kita dengan Allah waktu kita hadir majlis ilmu. Pertemuan kita dengan Allah waktu kita berdoa dengan Allah. Pertemuan dengan Allah waktu kita berjamaah. Pertemuan dengan Allah waktu kita bersua dengan sahabat-sahabat. Memuliakan orang itu ialah pertemuan kita dengan Allah. Tapi kita tak rasa dia pertemuan. Saya nak cerita satu bab pagi ni. Saya tulis kitab Barul Mazi, karangan Imam Ghazali, jilid yang ke-18, 17. Nak menceritakan persediaan yang saya, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, perlu buat persiapan. Taraktu fikum amrain ma in tamasum bima lan tadillu abadatullah. Nabi sebut, taraktu, aku tinggal kepada kamu dua benda. Ma in tamasum, kamu pegang teguh dua benda. Ma in antum lan tadillu, kamu tak sesat. Kita kena usaha masa sekarang tuan, bukan akan datang. Berusaha semata sihat ni, bagaimana cara kita nak selamat. Kita buat persediaan sekarang, bagaimana kita nak selamat. Kita sama-sama akan tempuh satu alam. Buat persediaan. Nabi dah sebut dah. Dan Quran dan hadis sebut. Banyak. Apa persediaan yang kita buat? Kita jangan rasa cukup dengan sembahyang 5 waktu. Jangan rasa cukup. Kita jangan rasa kita boleh makan tiap-tiap hari dia makan, yang rasa dah cukup, nikmat Tuhan bagi. Ada benda yang wajib kita buat persediaan kalau memang benar kita nak selamat. Kita datang belajar ni bukan saja nak mengisikan masa subuh tau. Imam Zul kata, Ustaz, esok tak tu ada free tak? Free. Tak ada masa, itulah tak free masa. Bukan saja, bukan kebetulan. Saya nak pesan pada tuan-tuan, buat persediaan. Sebab kita nak pergi negara luar. Kita nak pergi negeri luar. Persediaan kena ada tuan. Ni bukan ada tarikh yang dia bagi. Bukan ada satu waktu yang dia bagi. Tidak ada waktu. Kita nak pergi suatu negara yang ada tarikh pun kita buat persediaan rapi. Kawan datang ziarah. Asas yang pertama saya sebut dah minggu lepas. Pertama, kalau kita nak pergi negara luar, kita kena siap pasport. Asas dia, kalau you tak ada pasport, tak boleh masuk. Buat negara orang, negeri orang. Kita nak pergi nak alam barzah ni, nak pergi alam, nak tinggal dunia, nak pergi sana, apa pasport kita? Ada tak pasport?
Tuan-tuan ada asal ada pasport ni. Kalau ada pasport tu hidup tak hidup? Senang bahasa cakap ni, hidup tak hidup pasport kita tu. Pasport ni kenapa baharui? Tiap-tiap hari kenapa baharui? Yang ni pasport negara ni makna 5 tahun. Berapa tahun boleh buat? Ini tiap-tiap hari baru sebab tarikh tak ada bagi pada kita, dia nak panggil. Kita nak pergi ni. Tuan tak rasa apa-apa ke? Saya dah sebut ni, tuan tak rasa apa-apa ke? Pergi ni nak tinggal tuan-tuan ni. Nak tinggal anak, nak tinggal isteri, nak tinggal rumah, nak tinggal kawan. Kita nak pergi ni tinggal, bagi satu tempat 2 hari 3 hari, pesan je dah, tuan tengok ayam saya, tuan tengok rumah saya, tuan tengok sikit lah, pesan. Tuan buat ada persiapan? Ada tak kita pesan? Kalau takdir pemberi, besok pemberi nak pergi, pemberi nak pesan apa? Dengan Kak Zah nak pesan apa dengan Kak Zah? Dengan anak-anak nak pesan apa? Nak pesan apa? Kalau ada masa kita tahu boleh, ada benda nak pesan? Ada. Mana dia? Ada nak pesan tak? Nak pesan apa dengan anak-anak kita? Kalau dia tahu kita nak pergi besok, apa kita nak pesan? Kita ada pesan. Untuk diri kita pun kita tak berpesan pada diri kita. Saya sebut awal tadi, kita sedang diuji Allah. Mana pagi ni kita tak basuh, mana kita gagal. Tak ada. Gagal tak gagal? Saya rasa gagal. Pagi ni subuh, hayya 'alas salah. Bila muazzin. Tak cukup suruh pakai musuh sorang. Oh, musuh sorang pusing Allah Ta'ala. Panggilan siapa tu? Panggil Allah. Bila kita tak dapat tunaikan tu, gagal tak? Tak dapat menyahut hayya sampai semayang tadi, gagal. Tuan-tuan rasa gagal tak? Kita tak rasa gagal. Malah kalau sini dah kita menempuh kegagalan, confirm sana gagal. Confirm gagal. Bila pasport dah ada, nak masuk negara orang, dia cek Malaysia pergi okey. Tengok visa. Hidup tak hidup visa. Pasport lain, visa lain. Baru dia lepas pergi kepada bahagian barang. Beg-beg, jam-jam ni semua kena tanggal masuk. Kalau pasport dia awal lagi, pasport dah mati, tak sempat, dia tendang keluar ya. Panggil polis cegat. Kita ni pasport kita sana ni ada tak nak masuk ni? Tu nak masuk 4 kali 6 kan masuk begitu saja. Jangan masuk kosong memerhen tu. Ada pasport tak? Bila pasport ada, barulah datang persoalan marabuka. Rob, mana Rob? Siapa Tuhan kamu? Man nabiyuka, man akhaluka, man imanuka, man khairuka, barulah soalan-soalan berterus. Kalau soalan pasport dah tak ada, tak ada pemeriksaan, terus. Nak tanya buat apa mereka dia bukan beriman? Pasport kita maksud sahabat ialah iman. Iman tanam pokok pun kena dibaja, kena disiram. Ada musuh ulat serangga sembuh. Agama ni benda yang hidup. Din, agama benda yang hidup. Makna benda hidup, benda yang kena buat. Semayang benda kena buat. Aqimus salah wa atuz zakah. Pasangan dia. Kamu semayang, keluarkan zakat. Allah atau Rasul. Taat kepada Allah, kena taat kepada Rasul. Tak boleh taat kepada Allah, Rasul tak taat, tak jadi. Kamu syukur kepada Allah, kena syukur pada dua ekor kamu. Dia ada pasangan dia. Kita ambil nikmat Allah Ta'ala ni tuan-tuan, Allah. Bakal sebab tu orang-orang kafir dia tak akan masuk dalam neraka. Orang kafir dia tak masuk dalam neraka. Risau, dia tak masuk. Itulah kelebihan dia. Yang nak masuk dalam neraka ni orang yang beriman tapi dia termasuk.
Orang kafir dia tak masuk. Nak masuk buat apa? Sebab memang dah duduk dalam tu. Dia sebutkan bakaran kayu api neraka ini patung-patung bala orang kafir itu dah bahan kayu. Memang dah di bahan duduk dalam tu. Nak masuk yang nak masuk siapa? Ada usaha kita nak mengelak supaya jangan masuk. Imam baca tadi, ustaz kita kuliah dulu, lepas sembahyang maghrib, mai subuh, jangan tinggal. Dalam takhir jangan berubah kedudukan, baca Allahumma ajinnan nar 10 kali. Allahumma ajinnan nar, ya Allah jauhlah api neraka. Bila kita baca dan kita faham maknanya, Nabi sebut barang siapa baca 10 kali subuh, dia meninggal hari itu, dia terlepas dari azab neraka. Yakin tak? Buatnya sengaja. Allahumma ajinnan nar, Allahumma ajinnan nar. Kita baca. Tak Rizal baca. Allahumma ajinna. Tak kena minta tiap-tiap hari minta. Kalau kita tak minta, Allahnya jauhlah. Ni minta pun tidak. Minta pun tidak. Macam mana nak lepas? Itu mukhadimah saya pagi ni nak sampaikan pada sahabat supaya kita buat pesan. Termasuk saya untuk cakap ni, buat persediaan kita supaya mudah-mudahan kita dapat selamat sana. Hak selamat dunia ni kita nampak mudah. Nak selamat sana tak semudah usaha nak senang di sini. Susah-susah ni kalau kita bergerak saja, semut hitam atas batu yang hitam pun Allah mengetahui dia ada rezeki dia. Apatah lagi kita manusia ni. Usaha dunia nak senang ini ni. Kalau kau bergerak besar, insya-Allah. Rezeki ni nasi kalau depan pun mana tuan. Kalau tak sumbat masuk dia tak masuk. Usaha kena ada asal. Menentu kenyang tak kenyang bukan nasi, Allah. Kadang kalau orang makan sepinggan dah kenyang. Kadang kalau orang makan 3 pinggan baru dah kenyang. Mengenyang tu bukan nasi, Allah yang bagi. Allah yang bagi. Tuan-tuan sedar tak? Allah dah mula ambil dah segala nikmat kita. Kekuatan kita sama tak macam dulu? Selera makan sama macam dulu dah cerita tak? Dulu 3 pinggan, sekarang sepinggan tak tambah sekarang. Tuan-tuan tak kata Allah dah tarik. Pendengaran kita pun tak macam dulu. Apa dia? 2 kali itu. Umar cakap 2 kali kan? Apa dia? Penglihatan kita nak kabur Allah ambil, tapi kita tak rasa yang kita ni nikmat Allah ambil, kita pergi letak. Dia ada penyakit macam mana? Tu tak apa. Mata dia kamu. Pergi letak je macam ni. Lupa yang Allah asbab. Ja'alna kulli syai'in sabab. Allah jadi suruh asbab. Lemah. Berarti Allah dah mula ambil sikit. Sebab nak balik. Macam kapal terbang tu, walau dia memang laju pantas. Kalau kita nampak dia sisih tu, ya Allah punya laju. Sedang kita duduk laju ni. Tapi bila dia nak mendarat, turun dia mula slow lemah. Dia kata duduk tegak. Kursi dia tolak main belakang. Pakai tali pinggang. Dia slow. Sebab dia darat. Nak darat ni apa-apa boleh. Boleh meletupkan macam-macam. Dia kata ready. Kita juga dah mula slow. Jalan pun. Lari dah pun tak boleh. Dah slow. Nak mendarat. Pengajaran kita tak ambil. Tengok. Tebo ni. Anak saya pergi dapat naik Gua Hira. Cucu saudara tu umur baru jah 3. Boleh naik tu. Dia boleh turun ambil anak mak dia pula. Naik Gua Hira. Kita naik dengan gempa. Tu. Allahumma amin. Semua pengajaran kita pun kena. Tiap apa berlaku tiap hari tempoh kita akan penjara. Baik. Dah ke itu juga. Okey, kita masuk. Pagi ni saya nak katakan babun. Ahazababun. Ini bab. Babun, bab. Ahazabun ini bab. Ma ja'a fil khiyamah.
Ini bab yang telah datang, ia nak menyatakan hari kiamat pasti berlaku. Pertunjuk petandanya jelas sejelas-jelas yang Nabi sebut berlaku. Yang nak berlaku hari ini ni. Suasana yang berlaku hari ini. Tanda-tanda kehancuran tu dah mula hampir terlalu dekat. Takarut dekat. Tapi kita tak rasa. Yang nak berlaku, fenomena yang berlaku hari ini, kehidupan manusia yang berlaku hari ini pun, subhanallah, kehidupan manusia itu sendiri, perjalanan ke manusia hari ini, suasana alam yang berlaku ini pun di Mekah tak pernah dia banjir. Ribut topan tak berlaku tuan. Kancuran berlaku. Tapi kita tak nampak. Nabi dah sebut. Lagi kita dah sebut dah sebut jelas. Tanda tak hancur. Hancur ni bukan takat alam hancur, kita akan hancur. Ketahuilah kiranya hai saudaraku, sebelum didatangkan hadis yang nak menunjukkan atas kiamat dan berimpun sekalian manusia pada hari ini, hari kiamat, terlebih dahulu hendaklah mendengar kiamat itu dan harinya. Diambil kenyataannya daripada kalam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebagai yang telah dihimpun disusun dalam karangan daripada Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah bersedia hai orang yang miskin, kata dia. Memberi miskin miskin. Hendaklah bersedia kamu siapa? Kita. Hai orang yang miskin daripada bekalan akhirat. Bukan bekalan akhirat, kamu ada miskin. Hak kita nak buat, kita tak tahu lagi. Ada kualiti, tak ada kualiti, kita tak tahu. Allah Ta'ala dalaman kita tahu. Kita kena ingat, bila kita berjanji dengan manusia, bukan dia manusia, dengan Allah. Bila kita berjanji dengan manusia, bukan berjanji dengan manusia, sebenarnya kita berjanji dengan Allah. Maka sebab itu kait insya-Allah. Berjanji dengan Allah. Berjanji kita pun kadang-kadang tak tepati. Sebab kita kena tepat, insya-Allah. Hendaklah bersedia kamu hai orang yang miskin daripada bekalan akhirat, bagi bekalan hari yang besar pekerjaannya. Kita ada tugas besar. Memberi, tugas kita besar. Tugas kita nak berjawab dengan Allah Ta'ala dan balik dulu sampai ke mati. Tugas kita nak jawab. Buatlah sesuatu, pasti kena sedia jawapan. Kita tertinggal saja, sediakan jawapan. Kenapa kamu tertinggal? Kita lalu ada kuliah majlis ilmu, kita tak tinggal, kita tak bulat. Tuan tak tanya ke? Tuan tak tanya ke? Kita lalu subuh, Tuan tak tanya ke? Kita tak singgah. Buatlah sesuatu pun pasti sedia jawapan. Tinggal satu, jawapan kena sedia. Kena tanya ke? Buat satu semua dah. Tuan katanya satu-satu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kullukum ra'in, tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ul, tiap-tiap kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu, an ra'iyati, kepimpinan kamu. Pemimpin yang berjawatan ke, pemimpin yang berjawatan tak bergaji ke, pemimpin yang tak berjawatan ke, manusia semua siapa ada? Kullukum ra'in, tiap-tiap kamu pemimpin. Pemimpin kita kepada keluarga kita, pemimpin kalau bujang, pemimpin pada diri kita, bagaimana kita menguruskan diri kita. Pemimpin betul. Bujang pemimpin, macam mana kamu uruskan diri kamu, kamu letak diri kamu begini. Waktu ni patut kamu sujud, sampai ni kamu tak sujud lagi. Pemimpin. Nak berjawapan ni Allah tak tergerak, tak. Hasil kita dapat belajar.
Tidak ada satu detik pun yang boleh kita rehat. Tak ada masa. Tapi soalan saksi lengkap. Ini kalau pakai lawyer yang baik sikit boleh terlepas. Olah berkes banyak mana pun boleh terlepas. Tapi sana belum tentu tuan. Siap. Sebab saksi-saksi ini ada pada diri kita. Tuan kena ingat sungguh-sungguh. Tubuh badan kita ni saksi Allah tahu. Kena ingat ni batang tubuh ni bukan pemerintah. Allah punya tahu. Dia akan saksi bagi Allah. Dia akan dakwa balik. Kaki akan dakwa kita balik. Tangan akan dakwa kita balik. Saksi Allah. Ingat tangan ni. Allah kan. Ni bukan kita punya. Milik Allah. Allah jadi pakai guna. Kau pinjam lah pakai. Tuhan bagi pinjam pakai. Untuk laksanakan tugas kamu ni. Macam kerja polis lah. Oh, nak pistol. Pistol kamu pakai. Saksi. Bagi bekalan hai orang yang miskin bekalan akhirat, bagi bekalan hari yang besar berjalan, lagi yang panjang masanya. Oh, kita duduk dalam bilik ilmu 1 jam pun kita rasa lama ada. Di sana tidak ada hari kesudahan. Hari akhirat, hari kiamat, hari akhirat. Yaumul qiyamah, hari akhirat. Tidak kesudahan. Tidak penyudah Tuhan. Kalau nikmat yang berterusan. Kalau azab berterusan. Makin hari azab tadi bukan berkurang, bertambah. Azab Allah Ta'ala ni makin hari bertambah. Orang masuk penjara tadi kalau 10 tahun, dia masuk dah berapa? Dah setahun dah duduk sini. Tinggal 9 tahun. Makin berkurang. Di sana makin bertambah. Lagi yang panjang masanya. Lagi yang keras perintahannya. Pemerintahan cukup keras. Malikumin hari yang maknanya yang memiliki hari kiamat tadi. Hari perintah Allah. Tapi Allah Ta'ala Ar-Rahman pemurah dia bagi. Sebab tu kita bebas sangat. Tetapi di sana pemerintahan amat keras. Dan bersengatan huru haranya. Oh Allah. Nafsi waktu itu. Dunia boleh cakap nafsi. Di sana bukan nafsi. Yang nak jawab marah seorang, bukan saya. Di dunia ni boleh. Orang kata kubur masing-masing. Hang kubur masing-masing lah. Masuk dalam kubur dia bukan ramai-ramai. Sorang-sorang. Nak berhadapan sorang-sorang. Batang tubuh sorang-sorang. Pergi sorang-sorangnya. Bersengatan huru haranya. Kalau mati tak apa juga. Ni tak mati. Kena ingat ya, kalau dia mati senang. Ini tak mati. Bila mati, bermulalah hidup yang sebenarnya hidup. Bukan orang tu dah meninggal habis. Inna lillahi rajiun. Bukan. Bila mati, roh keluar tadi, bermulalah kehidupan yang sebenar-benar hidup, yang tidak akan mati-mati lagi. Macam mana kita boleh tu? Zul selesa. Apakah kita sengaja nak tempah penyesalan kita? Misal dunia boleh ulang. Gagal apa perasaan, boleh kita ulang periksa balik. Gagal dalam test ambil lesen madu, boleh ulang balik. Tapi gagal di sana, tak boleh ulang balik. Kita nak ulang balik, nak datang jemaah tadi. Subuh pagi ni dalam hidup kita datang hanya sekali saja. Ingat ya. Subuh yang kita buat tadi, datang dalam hidup sekali saja, Cik Razak. Besok subuh datang bukan hari yang sama lain. Kuliah kita pagi ni datang hanya sekali, besok lain. Masa yang kita lalu ni, kita sedang meninggal, lalu. Dia pergi macam air sungai yang laju. Dia takkan patah balik. Ais yang kita beli, air batu tu dulu pakai batu kutuk satu. Kau pakai tak pakai apa dia akan hancur pergi. Barang guna tak guna letak aja dia dengan parti ambil air batu tak. Tengok sambil minum air tu parti. Dan begitu batu dia air. Dan bersejuk dia tak sejuk. Umur kita begitu dia pergi. Kau guna tak guna dia pergi. Tiap detik itu amat bernilai bagi kita. Dan hisabnya dan balasannya.
Di sana hari pembalasan, bukan hari bermah. Waktu kita dah keluar nak berzikir pun tak boleh dah, nak baca subhanallah, alhamdulillah tak boleh, nak sembahyang dah tak ada, tak. Itu pencen. Itulah pencen yang sebenar-benarnya. Tak kena buat dah. Mayang tak kena datang surau, tak kena belajar, tak kena, tak ada. Cuma tunggu nak balas. Balas apa yang kamu buat dulu. Dan dihisap, diperiksa satu sedetail-detailnya. Sedetail-detail, sehalus-halus, sekecil-kecil, mengerang dalam kesakitan pun dicatat oleh rakib dan atid. Ni duk jaga. Dia catat. Mengeluh pun dia catat. Kamu mengeluh tu apa? Mengeluh kenapa? Sebab susah. Mengeluh apa? Kerana sakit. Allah uji seseorang tadi bukan kosong. Dalam kitab Ayat Jawahir, saya mengambil jumpa. Di akhirat ni tuan, ada satu kelompok manusia yang mana Allah Ta'ala perintah malaikat usung dia. Semua manusia perhatikan siapakah ini, para anbiya kah? Bukan. Siapa ini malaikat? Malaikat tanya manusia, tanya malaikat yang diusung mulia sangat ni. Masuk syurga yang Malik Ridwan. Yang jaga pintu syurga Malik Ridwan. Siapa orang ni kamu masuk dengan tak ditimbang, tak dihisap, terus masuk ini? Rasulullah menceritakan. Ada setengah bulan. Dia masuk tanpa dihisap, pemerintah. Terus masuk. Malaikat Ridwan jaga syurga atas. Siapa ini? Hai malaikat, kamu suruh masuk ni. Malaikat ini orang yang sabar. Oh, di atas ujian yang Tuhan uji masa hidup dia dulu, dengan kesusahan dia, kesakitan dia. Uji ni macam-macam. Tapi dia redha, dia sabar. Maka orang yang bersabar apa ujian Allah Ta'ala tadi, dengan dia ambil ibu, dia ambil anak, dia ambil tadi, dia sabar tadi, dia redha ni hak milik Allah Ta'ala. Orang ini dibangkit akhirat kelak tanpa dihisap. Bukan saja dia, saya ni Allah susah betul lah masuk. Dah jatuh tangga, timpa tangga lagi. Oh, tu istilah orang Melayu kita lah. Jatuh tangga, timpa tangga. Tu macam mana? Apa makna tu? Jatuh tangga, timpa tangga lagi. Oh, Allah uji ni bukan saja. Ada dia. Allah nak ganti yang terbaik. Sudah kata, di sebalik kita tahu ujian, kita tak tahu di sebalik Allah nak bagi. Kita ni milik Allah, dia akan ujilah. Di sebalik kita tahu, kita tak tahu. Di sebalik kita datang pagi ni, kita tak tahu. Kena kita kan? Tak tahu. Kalau kita tahu Allah bagi, kita tahu kita ni tetamu Allah bagi, rasa macam mana? Cik Nazri buat kenuri lorong dia. Lorong saya ni, dia pergi Pak Yub dengan Mazul. Orang yang dapat jemputan ini, mesti ada kelebihan dia. Yang saya dia tak jemput, mesti ada. Kita suruh, apa dia tak jemput? Apa silap aku ni? Dia tak panggil aku ni. Mana? Orang kenduri, ni tuan-tuan duduk pergi kenduri tu kan. Ada 3 jenis jemputan tau. Pertama, orang kena jemput pakai kad. Dapat kad. Yang kedua, jemputan, dia panggil mulut. Yang ketiga, jemputan tak dijemput, tapi dia datang dengan pengantin. Ada jemputan. Yang dapat ra'i yang terbaik ialah yang datang pengantin. Dia balik pun dia tak salam lah. Tuan Parti tengok, orang rumungan pengantin ada jumpa rumah, dia bersalam sampul. Taubat tak ada. Tuan Parti tengok, ada tak? Tak ada. Dia makan hak udang besar, semua dia lah sapu dia. Yang hak tak dapat jemputan ni, dia beda. Orang hululah ke belakang, buat udang. Tu hak tak dapat jemputan ni, dia berapa hari dah tukar rumah kenduri tu. Berapa hari dah tukar rumah tu. Dia dapat sisa-sisa lepas mengatin balik. Yang hak mengatin dia pun tak kenal dengan tuan rumah tu. Seorang aku, dia datang balik. Dapat lagi dengan hari. Yang hak dapat jemputan ni dekat ni pukul 11 pagi sampai petang. Dia dapat tepat pukul 11, 12 datang. Lepas makan dia pun salam, sampul balik. Itu dapat jemputan, dia balik. Kita ni dapat jemputan sama juga ni. Hak datang Busura ni buat jemputan, 3 jemputan. Hak datang ni yang tak ada jemputan ni, tok siap.
Siapa panggil dia? Dia lah kemah buka lampu ni. Tak bertan. Dia tak ada bertan. Oh, kita malam ini imam daripada Mesir datang. Oh, kita betul. Oh, malam ni ada wabi datang. Bersamping duduk depan. Oh, kita. Tu ada Pak Jemputan. Dia datang. Dia tiga ni datang pun. Baik, tak apa selingan dia. Dan lagi hampir masanya. Masa tersebut ni terlalu dekat. Terlalu dekat. Kehidupan kita sini yang sana panjang sana. Nabi Muhammad SAW wafat umur 63 tahun. Dia dah wafat 1400 tahun. Mana lama masa hidup dunia ni dengan sana? Mana masa? Datuk kita, nenek kita meninggal ni umur dia berapa? 70. Dia dah meninggal berapa lama dah? Mana masa? Mana masa? P. Ramlee meninggal umur dia 40 berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun. Dia meninggal berapa tahun dah? Kat 50 tahun lebih. Mana masa punya? Allah kita, Tuhan bagi umur dia pun Allah. Umur yang penting, jaga umur yang penghujung. Umur yang penghujung tuan-tuan jagalah. Tuan-tuan boleh duduk jadi begini ni bukan kebetulan. Hasil daripada tanaman tuan. Tuan boleh jadi orang ni didikkan mak kita, guru yang pertama ibu kita. Doa ibu kita. Tuan boleh kata. Hasil dia. Penghujung inilah hasil dia tuan. Kalau umur begini kita masih tak bermula lagi, agak bila kita nak bermula? Kita kadang kalau buat ibadah pun masih duk kena orang lagi. Masih kena orang lagi. Buat ibadah kerana manusia syirik. Kena orang. Dia tak mau buat ibadah kerana orang juga. Tuan. Buat kelolak kat mana pun kita tak boleh lepas tuan. Baik. Kerana firman Allah Ta'ala, innahum yarawnahu ba'idan wa tarahu qariban. Sekalian manusia nampak akan hari kiamat itu jauh lagi, padahal kami nampak akan dia tidak jauh lagi, kerana dia akan datang. Imam Zul nak pergi umrah berapa bulan? Bulan 12. Dia beritahu bulan 11 itu nak pergi, bulan 12. Semakin dekat kan semakin jauh. Ni dah masuk bulan 12 ni. Makin dekat dah mazhab. Makin dekat. Dia semakin dekat. Dia akan datang. Tahun 2022 akan tinggal kita. Tinggal sepanjang 22 ni, tuan cek balik apa pengisian. Apa pengisian yang kita setahun ni, maknanya hasil banyak mana kita dapat. Kalau kita besok tanam ni, banyak mana hasil setahun ni yang kita dapat. Banyak dapat. Berapa banyak dia dapat kumpul harta kita untuk dunia lah. Berapa banyak income dapat. Tuan simpan duit puluh ribu dalam bank. Rezeki siapa tu? Tuan tahu tak rezeki siapa? Rezeki siapa tu? Nak keluar pun sayang. Takut pecah pada angka 50 ribu, takut pecah. Kalau aku ambil 1000 tinggal 40 ribu. Rezeki siapa tu? Itu harta. Tak tahu. Mungkin rezeki anak kita. Tak tahu rezeki siapa tahu. Tuan pejam mata je, habis. Rezeki siapa kita tak tahu. Sebab tu saya katakan, sementara rasa boleh belanja, berbelanjalah. Rasa nak pakai, pakailah. Rasa nak berjalan lah. Rasa, buat. Sementara ada. Dengan sagi bagi umur dan buatlah yang terbaik. Baik, saya itu saja yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita sambung akan datang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sadri yassir ya musabbibil asbab ya fatil abu ya samin aswad ya qadil haja ya Allah ya qadil haja ya Allah ya mujib da'wa ijam najain wa sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin.